Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang siddiqin kerap diuji dulu sebelum menjadi siddiqin. Orang yang siddiqin sentiasa dalam kebanyakan masanya beribadat kepada Tuhannya. Tidak kira siang atau malam. Dia melebihi kebiasaan makhluk dalam beribadat itu. Lantaran itu datang kepadanya hal-hal yang luar biasa. Dia diberi Allah rezeki dari sumber yang tiada disangka-sangkanya. Dia diberikan kuasa dan disuruh menerimanya. Semua benda ingin memeluknya dan terbuka jalan baginya. Sebab sebelum itu, selamanya dia dicegah dan dipendamkan semua keperluannya di dalam dada. Dia terus bersabar ketika ditolak permintaannya dalam berbagai-bagai hal dan keadaan. Dia berdoa tiada dikabulkan doanya. Dia meminta tiada diberi permintaannya. Dia mengadu sesuatu kesulitan malah ditambah lagi kesulitannya. Dia minta kelapangan dari kesusahannya, namun tiada mendapat kelapangan itu. Dia bertakwa dengan sungguh-sungguh, tetapi tiada terbuka jalan keluarnya. Dia mengesahkan Tuhan dan ikhlas dalam amalannya, namun tiada dilihat adanya semacam pendekatan dari jenis amalannya. Seolah-olah dia bukan seorang mukmin atau seorang yang mengesahkan Tuhan. Meskipun semua ini berlaku di atas dirinya, namun dia tetap meneruskan amalannya dan bersabar di atas bala yang ditimpa ke atas dirinya. Sebab dia tahu bahawa kesabarannya itu adalah penawar bagi hatinya dan pendorong bagi sifatnya dan pendekatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia yakin bahawa kebaikan itu akhirnya akan tiba juga sesudah cubaan dan pilihan Allah Ta'ala ini. Dan bahawa cubaan dan pilihan Allah itu adalah bentuk membezakan antara orang mukmin dan munafik. Antara yang benar mengesahkan Tuhan dengan yang musyrik. Untuk membezakan antara yang mukhlis, yang ikhlas dengan yang riak. Yang berani dengan yang pengecut. Yang tetap dengan berbolak-balik. Yang sabar dengan yang suka mengerutu. Yang betul dengan yang batil. Yang berkata benar dengan yang berkata dusta. Yang mencintai dengan yang membenci. Yang mengikut dengan yang membuat bid'ah. Dan dengarlah apa kata setengah mereka. Anggaplah kewujudanmu di dunia ini seperti orang yang mengobati luka-lukanya. Maka hendaklah dia sentiasa bersabar atas kepahitan obatnya kerana mengharapkan lenyapnya bala dan penyakit itu. Semua bala dan penyakit itu umpama syirikmu dengan manusia. Kamu bergantung kepada mereka dalam susah dan senang. Dalam pemberian dan penahanan. Dan lenyapnya bala itu dengan mengeluarkan pergantunganmu kepada manusia dari hatimu. Dan teguh keazamanmu ketika menghadapi turunnya qada dan takdirnya. Kemudian jangan meminta tugas pemimpin ke atas manusia atau meminta tempat tinggi atas mereka. Tetapi hendaklah engkau mengosongkan hatimu
daripada apa pun hanya buat Tuhanmu Azza wa Jalla sahaja. Bersih kebatinanmu dan tinggi himmahmu terhadap Allah Azza wa Jalla. Bila sudah benar lakumu seperti itu, nescaya akan meningkatlah hatimu dan cuba menempuh barisan di mana didudukkan para Nabi, Rasul, Syahid dan Salihin serta pada malaikat muqarrabin. Setiap engkau menetap dalam kedudukanmu ini akan dipandang besarlah engkau. Dilihatnya engkau agung, meningkat, mendahului, menguasai dan dijadikan engkau pengetua. Dan datanglah kepadamu apa yang datang kepada para salihin itu. Diberikan kuasa seperti yang diberikan kepada mereka itu. Engkau akan menerima kurnia seperti yang diterima mereka. Orang yang diharamkan dari semua ini ialah siapa yang ditahan dari mendengar berita ini dan bicara ini. Tidak dibukakan hatinya untuk mempercayainya dan menghormati siapa yang dijadikan Allah dari ahli kumpulannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir Jilani ingin menjelaskan kepada kita tentang golongan Siddiqin. As-Siddiq, satu golongan yang pernah kita bicarakan dahulu, iaitu mereka setiap zaman adalah pengikut para Nabi alaihimussalatu wassalam, yang mengikut manhaj mereka, ini manhaj kehidupan para Nabi, sehingga mereka diwafatkan oleh Allah SWT. Golongan Siddiqun ialah golongan yang membenarkan apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul. Dan tidak pernah ada keraguan dalam hatinya, dalam dirinya walaupun sedikit. Golongan ini ialah golongan yang berada pada puncak kesempurnaan imannya dan juga puncak amal solehnya dan kemuncak ilmu yang memberi manfaat kepadanya dan keyakinan yang sebenar. Ini golongan Siddiqun. Orang yang imannya tinggi, orang yang amal solehnya memuncak, orang yang ilmunya cukup memberi manfaat dan orang yang punya keyakinan yang benar. Maka golongan ini ialah golongan Siddiqun yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hadid ayat yang ke-19. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ. Orang-orang yang beriman dengan Allah dan seluruh rasul-rasulnya, mereka lah para Siddiqun. Siddiqun dalam bahasa Melayu kita ialah orang yang benar. Benar pertuturannya, benar perbuatannya. Benar niatnya dengan Allah SWT. Bahkan ianya bermula daripada sikapnya yang bercakap benar. Sabda Nabi SAW, "Alaikum bis-sidqa, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Fama yazalu ar-rajul yasduq hatta yuktaba 'inda Allah. Wala yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu melazimi benar, tutur katanya, perbuatannya, kerana kebenaran itu akan mendorong seorang itu buat baik, dan kebaikan itu akan menunjukkannya ke jalan syurga. Dan sentiasalah seorang yang beriman itu bercakap benar dan mencari kebenaran dalam hidup, sehinggalah dia ditulis di sisi Allah sebagai siddiqan. Maka siddiq kerana ia bermula daripada benar perkataan, benar amalannya dan benar niat. 3 unsur penting. Sebab itu kita latih diri kita bercakap benar. Dan latih diri kita bercakap perkara yang beri manfaat untuk mencapai tahap dan taraf ini. Dan latih diri kita untuk berniat benar, berazam yang kuat dalam membina kesungguhan dan matlamat. Dan latih diri kita melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang benar, daripada hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan
pada manusia dan makhluknya. Maka kita berhubung sebagaimana manhaj atau kita katakan syariat. Orang yang tidak bermuamalah dengan manusia dengan syariat Allah, maka dia gagal bersikap benar. Bukan maksudnya kita ambil hati orang, tidak. Atau maksudnya ialah kita mengalah dengan orang. Kita ikut prinsip manhaj. Maka ini sifat benar kita. Maka bila Syekh Abdul Qadir menyebut dua zaman yang berbeza. Bila seorang mencapai tahap siddiqun, pada tahap ini, ialah dia akan ibadat lebih pada orang lain. Ibadatnya bukan lagi untuk mendapat pahala, tetapi sebagai tanda syukurnya pada Allah. Kerana itu Nabi SAW, ketika mana baginda melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh, hatta tawarramat qadamah, sehingga bengkak kakinya. Maka bila ditanya, bukankah Tuhan telah diampunkan dosa dulu dan akan datang? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, apa natijah ibadat dia? Afala akunu abdan syakur. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ketika muncak seorang yang siddiqun, dia beribadat bukan untuk dia menghitung pahala, tetapi tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukurnya ialah syukur yang unik, bukan sebagaimana syukur orang awam. Syukur orang awam ialah tidak melihat nikmat yang ada, cuma melihat nikmat yang tak ada, yang dicita-cita. Maka dapat boleh dikata alhamdulillah. Yang dah ada dia tak pernah peduli. Sebab itu bila tak dapat sikit, dia pun mengamuk, dia pun marah. Kerana dia tak pernah tengok nikmat yang ada pada dirinya. Syukur para siddiqun, dia melihat nikmat yang sudah ada. Nikmat yang sudah ada. Sebab itu ada seorang lelaki, tangannya tak ada, kakinya tak ada. Yang tinggal, matanya juga buta. Lalu dia sentiasa menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seorang berkata kepadanya, wahai Syekh, kamu ni apa benda nak Alhamdulillahnya? Dua-dua kaki tak ada, dua-dua tangan tak ada, mata pun buta. Nak Alhamdulillah apa? Lalu dia kata, wahai Tuan, tidakkah kamu melihat Allah telah memberikan kepadaku lidah yang boleh berzikir, sehingga aku boleh menyebut Alhamdulillah, dan hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu sebaik-baik perkara yang Allah berikan pada aku? Lidah yang boleh berzikir. Lihat orang siddiqun, dia melihat nikmat yang ada. Dan sentiasa dia melihat nikmat yang ada itu sebagai satu anugerah besar. Orang macam kita, tuan-tuan, melihat nikmat yang tak ada, nikmat yang kita cita-cita, atau nikmat kebiasaan kita. Dulu Ustaz, masa saya sihat boleh berjalan, dah sakit tak boleh berjalan. Lalu kita mengeluh. Kita duk teringat kenangan dulu. Dulu kita bagus, kita sihat. Ya, kita orang awam. Kerana kita tidak mengerti apa itu ujian. Kita cuma melihat bila dia menyusahkan kita, maka ia patut kita seperti membangkang, seperti tak suka, seperti mengeluh, seperti kita menyesali diri kita. Kerana orang-orang siddiqun tidak pernah menyesali dirinya atas perkara nikmat, tapi dia menyesalinya atas peluang yang Allah beri dan dia tidak beribadat. Sebab itu bersedih sebab terlepas benda ni, terlepas benda-benda yang patut dibuat ibadat. Tapi kita, tuan-tuan, sedih kita dengan nikmat yang terlepas. Dulu Ustaz saya senang, sekarang susah. Dulu Ustaz saya sihat, sekarang dia tak berapa sihat. Dulu Ustaz zaman anak-anak ramai seronok, ni anak semua hilang, tak ada belaka. Dulu Ustaz zaman arwah ada air, makan, minum, saya semua sedia. Hari ni arwah dah tak ada. Bini saya. Maka tak tahulah apa makna hidup lagi. Dulu saya masih ada arwah, yang ni suami saya, boleh berjalan merata-riti. Ustaz tak boleh gimana Ustaz? Saya rasa baik mati. Ini kita orang awam. Menyesali nikmat yang pernah kita lalui, menyesali nikmat yang kita tak dapat. Sehingga kita lupa nikmat yang kita ada. Sehingga kita tak mampu bersyukur dengan nikmat itu. Itu orang macam kita, tuan-tuan, dapat 10, hilang 1, menangisnya macam hilang semua. Orang macam kita lah. Kita dapat 10, hilang 1 je. Dia punya nangis boleh mati. Anak 10 orang, seorang je mati. Dia nangis boleh mati.
Dia lupa yang 9 lagi dia ada. Kenapa? Cara kita bersyukur lebih pada mengikut hawa nafsu. Kalau tak kena nafsu kita siap. Mengamuknya macam dia tak ada apa-apa. Macam dia tak pernah dapat apa-apa. Tetapi orang yang siddiqun, mereka terus melihat nikmat-nikmat yang ada. Ini yang berlaku pada Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu kakinya kena potong. Dan dipijak oleh kuda. Sewaktu dia menziarahi Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah kerajaan Umayyah. Dan anaknya pula yang bernama Muhammad mati dipijak kuda. Maka dia kata segala puji bagi Allah yang mengambil satu dan meninggalkan aku lagi 6. Kerana anak dia 7 orang. Yang mengambil satu anggota badanku, meninggalkan lagi yang lain. Tinggal lagi kaki kiri masih ada, tangan masih ada. Mereka terus bersyukur dengan apa yang ada. Yang ambil, mereka tak kisah. Sudah sampai waktu dan ajal dia. Tapi yang masih ada. Di golongan siddiqun ini, ialah orang yang ibadat dia berbeza dengan orang lain. Kenapa? Nampak banyak, sungguh, ikhlas. Ini dia punya cara ibadat. Dan dia tak terikat dengan waktu dan tak terikat dengan tempat. Dia tak terikat dengan suasana. Kita tuan-tuan ibadat terikat dengan tempat. Ya, kalau kat Mekah memang rajinlah ibadat. Balik Mekah kurang sikit. Bukan kurang sikit, kurang banyak. Kita ni ibadat kita terikat dengan orang. Ada geng-geng, ada kawan-kawan. Semangat sikit, tak ada kawan. Tak ada benda kita buat. Terikat dengan kawan. Dan kita juga terikat dengan suasana. Suasana musim. Oh, ini musim ni, kita pun nampak. Lepas tu jangan harap. Kerana kita beribadat bermusim. Datang Ramadan, nampak. Yang disebut oleh ulama' sebagai Ramadaniyun. Penyembah Ramadan. Maksud penyembah Ramadan, kalau maksudnya di syirik, tidak. Artinya, cuma Ramadan dia buat ibadat. Yang setengah tu witir dia cuma ada Ramadan. Tak ada Ramadan, tak ada witir. Tak nampaklah nak buat 11 rakaat tu macam pernah dibuat. Tak nampaklah dia nak buat, nak i'tikaf di masjid macam mana dia i'tikaf sebelum itu. Ini kita yang kita cuba dan terus baiki. Para siddiqun ibadat dia lain. Tak terikat waktu, tempat, orang. Dia seorang-seorang pun jadi. Hidup dalam hutang pun jadi. Kalau dia sibuk bekerja pun jadi. Tengah laut pun jadi. Tengah padang pun jadi. Sebab dia tak terikat dengan masjid. Kita terikat dengan masjid. Bila duduk masjid baru boleh baca Quran banyak sikit. Kalau tak masuk masjid, Quran pun tak baca. Kenapa tak baca Quran? Tak pergi masjid. Semua ibadat kita terikat dengan orang, terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Maka sebab itu ibadat kita naik turun. Naik turunnya macam hidup kita ni macam naik gunung turun gunung. Naik punya penat, lepas tu turun punya rehat. Lepas tu tengok balik, nanti tahun lain tahun kita naik. Sebab hidup kita bukan pendakian. Hidup kita cuma kerehatan. Mereka, para siddiqun, hidup mereka ialah pendakian. Yang rehat mereka pada penghujung usia ataupun pada akhir nyawa mereka di syurga. Mereka dah haki je. Sebab itu mereka, kalau diberikan gunung Everest, bukan satu, bukan berpuluh, mereka akan terus mendaki tanpa henti. Itu ibadat mereka. Gambaran ibadat. Jadi naik je. Tak ada nak turun-turunnya. Kemudian Syekh menyebut pada siddiqun ini ialah orang yang mula Allah berikan dia hal-hal luar biasa. Maksudnya awliya pada wali. Sebab itu dalam definisi siddiqun hum awliyaullah, mereka wali-wali Allah. Mereka datang benda-benda yang luar biasa dalam semua benda. Pertama, luar biasa mereka dari sudut kita katakan ilmu mereka. Mula kita nampak ilmu mereka bukan ilmu dalam buku, bukan ilmu dalam kitab. Ia ilmu baru yang Allah beri pada mereka yang disebut sebagai laduni. Ni kalau kita cari buku tak jumpa ilmu ni. Dia mula mampu menjelaskan, mensyarahkan sesuatu yang tak pernah terfikir oleh orang lain. Maka ini antara karamah. Yang kita duk tengok karamah benda-benda yang bersifat fizikal. Kalau kita tanya orang kita lah, apa itu karamah? Kita terus pergi pada benda fizikal. Benda jalan cepat, hujang tak basah, benda yang ialah pelik-pelik ajaib. Kita lupa yang hebat bagi para awliya Allah ialah ilmunya.
Ilmunya sehingga mampu memberi faham sesuatu yang sukar dan mampu untuk menenangkan bagi orang yang gelisah. Mampu menjadikan orang yang redha bagi yang diuji. Mampu menjadikan seorang itu gembira bagi yang sedang berduka cita. Seolah ilmunya itu penawar pada semua penyakit. Yang miskin bila dengar ilmunya, berbangga dengan miskinnya. Yang kaya bila dengar ilmunya, bersyukur dengan kayanya. Yang sakit bila mendengar ilmunya, redha dengan sakitnya. Demikian juga yang sihat. Ilmunya menjadikan orang itu tenang berada dalam posisi dia. Yang perempuan bila dengar ilmunya, tenang kerana menjadi perempuan. Yang lelaki bila mendengar ilmunya, tenang menjadi lelaki. Sebab dia bercerita tentang semua fungsi-fungsinya. Itu ilmu sifat dia. Kalau kita dengar satu benda, akhirnya daripada lelaki nak jadi perempuan, maknanya itu bukan ilmu. Dah elok lelaki nak jadi perempuan. Dah elok perempuan nak jadi lelaki. Dan yang disebut oleh para alim ulama, orang ni kalau dia bertemu orang sakit redha dengan sakitnya dan tidak mau sembuh. Tak boleh tak sembuh pun tak apa. Sebab apa? Banyak kelebihan sakit rupanya. Tak nak. Maka dia tak kisah lagi lama mana dia sakit. Kalau dia jumpa orang miskin redha dengan miskinnya. Tak terfikir orang miskin nak jadi kaya lepas tu. Tak mungkin. Kalau dia bertemu dengan orang kaya akan syukur dengan nikmatnya. Tak terfikir dia bahawa nikmat ini akan melalaikan dia. Bahkan nampak jalan untuk melakukan ketaatan. Kalau dia jumpa orang gagah, maka orang gagah tu tahu apa fungsi gagah dia. Dia ialah orang yang memberitahu bagaimana di tempat kita beribadat tanpa mengubahnya. Tuan-tuan tak perlu ubah dia jadi benda lain. Tak perlu. Tuan-tuan jadi diri tuan-tuan dan berfungsi di tempat kita. Sebab itu Nabi SAW, bila Nabi berada di Madinah, Nabi tak ubah orang Madinah semua jadi ahli masjid. Nabi tak jadikan mereka dengan maksud duduk masjid belaka. Yang ladang tetap ke ladang, yang meniaga tetap meniaga, yang di perbatasan tetap di perbatasan, yang di rumah tetap di rumah. Tetapi Nabi berikan kefahaman setiap fungsi mereka. Maka boleh sampai waktu azan, mereka semua berhimpun. Engineernya, arkiteknya, doktornya, semua berhimpun. Boleh sampai waktu jihad, maka semua berhimpun. Para korporatnya, para petaninya, para pedagangnya, semua berhimpun. Sebab itu tentera di zaman Nabi SAW bukan tentera yang berpakai baju tentera. Tapi tentera yang punya iman. Pakaian yang Nabi sediakan pada mereka ialah pakaian taqwa. Walibasuhum taqwa. Bukan pakaian tentera. Kerana itu mereka dapat kemenangan. Mana sahabat pakai baju tentera? Dipakaikan baju taqwa. Ini petani, sampai masa perang, dia duduk depan. Ini orang tua, pakcik tua, sampai masa perang duduk depan. Ini orang buta, sampai masa perang pun duduk depan. Yang saya pernah sebut. Mana ada tentera paling unik daripada tentera Islam? Ketika mana orang lain menyaring nak jadi tentera mesti tinggi 2 meter. Mesti badannya tegak, mesti tangan jangan bengkok. Mesti dengan pelbagai syarat. Tapi datang dalam Islam, bila sebut tentera, ialah ini kewajiban kamu semua. Ditanamkan cita-cita untuk mati syahid. Datang Abdullah bin Mas'ud, seorang lelaki yang rendah, menjadi tentera. Abdullah ibn Umi Maktum, seorang lelaki yang buta, menjadi tentera. Datang Nusaibah, menjadi tentera, walau dia seorang perempuan. Datang Amru bin Jamuh, seorang lelaki tempang, menjadi tentera. Datang seorang lelaki tua, menjadi tentera, sehingga gugur syahid. Datang orang macam-macam. Maka ini uniknya, bagaimana orang-orang kita sebut siddiqun itu membentuk mereka. Dan perlu kita tahu juga, siddiqun tertinggi ialah para Nabi SAW. Kan dalam Al-Quran Allah juga menamakan para Nabi itu sebagai golongan siddiqun. Golongan siddiq yang membenarkan apa yang datang dari Allah Ta'ala. Dan dalam ayat Quran juga menyebut siddiqun itu di kalangan orang yang bukan Nabi. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka dihimpunkan bersama para nabi dan para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang soleh. 4 golongan yang mulia
yang Allah Ta'ala sebut. Dan golongan siddiqin juga, mereka ini tidak pernah lagi pusing dan pening tentang rezeki. Kata orang awam macam kita, yang kita pening, duit, rezeki. Tetapi Allah Ta'ala selalu hilangkan kerusingan mereka tentang rezeki. Sama ada dia datang ikut macam mana Allah nak datangkan, atau dia punya sifat redha dengan apa saja yang Allah bagi. Kan itu Nabi SAW menyebut, jadilah kamu orang yang redha dengan apa yang Allah berikan, kamu akan jadi orang paling kaya. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redhalah dengan apa pun Allah bagi, kamu jadi orang paling kaya sekali. Artinya orang-orang siddiqun, tuan-tuan, rezeki bukanlah satu benda jadi keutamaan. Allah hilangkan pening dia tu. Dia kerja tak ada pening. Ni kita buka kedai dah pening. Kenapa pening? Fikir customer nak datang. Fikir customer datang ke tak datang. Tak, mereka orang siddiqun, mereka kalau buka kedai pun tenang. Mereka tahu datang tak datang semua dengan izin Allah. Kalau memang hari ni rezeki, maka datang. Kalau bukan rezeki, maka tak datang. Maka senang kerja mereka. Buka je kedai. Datang, datang. Tak datang, tak apa. Tutup balik. Sampai esok, buka pula. Demikian tidak ada kerusingan mereka. Mereka tanam pokok. Sebagai contoh, kalau petani tanam dia. Kalau mereka tawakal pada Allah, bangun, tumbuh. Tak tumbuh, tak apa, tanam lagi. Mereka tak pernah putus asa. Sebab mereka yakin sampai waktu, rezeki pun datang. Mungkin bukan sekarang, akan datang. Umpama tuan-tuan kita tanam durian. Tahun ni tak menjadi, tak berbuah. Takkan kita nak tebang? Kita kata tak apalah, tak ada rezeki tahun ni. Tahun ni tak berbuah. Tahun depan dia berbuah. Seganda daripada sebelumnya. Kemudian demikian begitu, dan kita tetap biarkan pokok durian tu macam tu. Kalau kita guna kaedah sipir, siap kali tak berbuah, tebang, maka tak pernah ada pokok atas dunia ni. Sebab kita ada harapan kita dengan Allah. Kita tanam, baja, sampai masa dia akan buah. Dan kita dapat manfaat yang lain yang tidak disedari oleh kita semua. Baik, ini para siddiqun pada kemuncak mereka. Lalu mereka dicari oleh semua orang. Semua orang cari mereka. Semua nak peluk, semua nak bagi kuasa pada mereka. Tetapi sebelum itu siapa mereka? Sebelum itu mereka ni tuan-tuan diuji teruk. Doa mereka tidak dimustajabkan. Peringkat mereka diuji, tapi mereka tenang beribadat pada Allah. Mereka terus diuji. Ketika mana mereka doa supaya diangkat ujian, ditambah lagi ujian. Ketika mana mereka meminta supaya mereka bebas daripada kesulitan, ditambah lagi kesulitan. Keadaan mereka lebih teruk pada orang kafir. Dia sudut tidak mendapat apa-apa, melainkan ujian. Namun akidah mereka tetap kukuh. Sedikit pun tidak berubah. Sama. Mereka nampak terlalu malang dengan ujian Allah. Ketika mana orang lain yang tak beribadat, tenang, senang, kaya, even orang kafir, nampak lebih mudah hidup, perjalanan hidup berbanding orang Islam ini. Namun orang Islam itu kuat. Doanya tak dimustajab, bayangkan. Sebab itu bila kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah Rasulullah, fatrah ini berlaku 13 tahun di Mekah. Seperti doa Rasulullah tidak mustajab. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Ya Rasulullah, kamu tak tengok kita kena seksa. Ni dah kena bunuh. Ini dah kena begitu, ni kena begini. Tidakkah Tuhan mau doa untuk kita? Tidakkah Tuhan mau minta tolong dengan Allah? Nabi kata, kamu ni kaum yang gopoh-gapah. Tenang sampai masanya. Sehingga Allah menceritakan bagaimana kuatnya tekanan orang Islam kat Mekah 13 tahun pertama. Mereka sampai berkata, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul dan orang beriman berkata, ya Allah, bila lagi pertolonganmu? Asa ni bukan kata putus asa, tertanya-tanya bila. Ketika mana orang kafir terus bermaharajalela. Pulau ekonomi. Memang bully kau-kau punya teruk. Sampai orang Islam tak mampu keluar rumah. Nak mengaji pun dalam rumah je. Itu pun tak boleh kuat. Abu Bakar dia bagi syarat, jangan ke Masjidil Haram. Tak boleh mengaji kuat. Nak mengaji kat rumah, slow je. Abu Bakar tak tahan, dia mengaji kuat juga. Dia mengaji dan dia menangis.
Rasulullah terpaksa cari lembah-lembah untuk solat bersama Khadijah dan Ali. Tak boleh masuk Masjidil Haram. Apakah Nabi tidak berdoa? Rasulullah berdoa. Apakah sahabat tidak berdoa? Sahabat berdoa. Kenapa Allah tak angkat? Untuk satu tempoh. Untuk mereka diuji kuat. Sehingga Khabbab letak besi panas pingsan. Ini Ammar dipukul, diseksa hingga hampir hilang akalnya. Dan Nabi melihat keluarga Yasir diseksa sehingga mati. Sumayyah binti Khayyab gugur syahid. Sehingga Yasir gugur syahid. Nabi cuma mampu berkata sabar. Sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah, tempat kamu dan syurga. Kenapa Nabi tak doa-doa biar cacatlah tangan Umayyah bin Khalaf, biar cacat tangan Abu Jahal yang seksa? Tak berlaku. Mereka menyeksa orang Islam kadang mereka diberi kekuatan gagah. Orang Islam lemah tak boleh buat apa. Tuan-tuan, suasana begini, orang-orang gapa memang, apa untung kita jadi Islam kalau kena buli macam ni? Doa pun tak mustajab. Kata Allah bersama kita. Mananya? Kata orang beriman kalau jaga makan, jaga ibadat, doanya dia dapat. Ni yang makan haram, doa tak dapat. Itu sifat yang kita belajar. Sifat umum. Tapi tidak pada siddiqin, mereka tahu. Setiap kali mereka berdoa, Allah tambah hukuman. Allah tambah ujian. Setiap kali mereka nak menjadi lebih mudah, ia jadi lebih sukar. Begitu kesukaran 13 tahun. Sehingga Allah sebut ayat, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga para rasul dan orang beriman tertanya-tanya, bila lagi pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Barulah turun perintah hijrah selepas 13 tahun diuji. Kita bayangkan itu para siddiqun. Dan mereka mula berhijrah, meninggalkan Mekah. Dengan kejayaan mereka menahan ujian. Dengan kejayaan mereka menahan akidah dan keyakinan. Dengan kejayaan mereka dalam melakukan pengorbanan. Allah mulakan penghijrah mereka dengan meninggalkan seluruh harta mereka. Ini Abdul Rahman bin Auf, si kaya raya, cuma sehelai sepinggang. Ini Uthman bin Affan, tidak mampu bawa apa-apa, melainkan dirinya. Dan semua sahabat begitu. Ini Suhaib Ar-Rumi, terpaksa menyerahkan seluruh harta kepada musyrik Mekah, semata-mata hendak berhijrah mencari Allah. Mereka ke Madinah, zero, kosong. Tidak ada apa yang mereka bawa. Lihat golongan siddiqun ini diubah oleh Allah. Di Madinah, mula diberikan segala yang selama ini mereka tak dapat. Bukan digandakan. Sehingga jatuh Rom dan Parsi, bukan sekadar Mekah. Orang Islam dapat semua benda yang mereka hilang. Semua. Mereka hilang tanah air, mereka dapat balik Mekah. Bahkan Allah gantikan dengan Rom, Parsi lagi. Dapat ke semua. Bahkan seluruh dunia Allah beri milik pada orang Islam. Golongan siddiqun itu. Itu kalau kita nak tahu sejarah siddiqun. Sebab itu tuan-tuan, bila kita benar dalam agama, Allah akan uji kita. Bila mana kita berputus asa, kita bukan siddiqun. Tapi bila kita orang yang terus beribadat, tak apalah. Kita dah doa, Allah tetap uji kita. Kita minta benda tu, Allah tak izinkan lagi kita dapat. Minta anak, tak dapat lagi anak. Tapi kita kekal berdoa, kita kekal beribadat. Kekal pergi umrah ke, pergi haji ke, tetap buat. Permintaan kita tak diperoleh hari ini, tidak mengurangkan ibadat kita hari ini. Bukan makin bertambah, makin bertambah. Kita tahu ini adalah ujian Allah SWT. Akhirnya kita akan dapat semua yang kita pendam. Dapat balik. Dalam tempoh tertentu. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji tak dapat anak. Akhirnya Allah bagi anak dan zuriat yang baik. Bayangkan umur 120 tahun baru dapat rasa dapat anak. Orang lain dah bercucu cicit dah. Maka Nabi Allah Ibrahim pada usia 120 tahun barulah dapat Ismail. Dalam dapat anak Allah uji lagi. Tinggallah kat padang pasir. Dapat pula Ishak. Dan usia yang tua Allah uji. Apakah Nabi Ibrahim tak pernah berdoa untuk dapat anak? Doa. Allah tak bagi lagi. Kerana para siddiqin Allah uji kesabaran mereka dalam doa. Benar mereka dengan Allah, mereka tak pernah putus asa dengan doa. Tuan-tuan, bila mana kita putus asa dengan doa, itu tanda memang kita tak akan dapat terus sampai bila-bila. Sebab itu kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seorang akan tetap diperkenankan doanya selagi mana dia tak gopoh gapah.
Lalu bila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu gopoh gapah? Jawab Nabi SAW, dia berkata, aku dah doa tapi Tuhan tak mustajab. Itu kata gopoh gapah. Kata Allah akan beri waktunya, masanya. Kita minta jodoh, ya Allah, nak jodoh. Tak dapat. Sampai mana pos tak dapat. Ni yang tak dapat, jangan berkata tak dapat. Terus berdoa. Tuan-tuan, orang 80 tahun dapat kahwin lagi. Ini baru main pos 2 hari, apa takut? Saat saya doa lama dah tua ni. Dah tua daripada mata terang, mata kelabu. Perempuan kayu sama dah nampak. Tak dapat lagi jodoh. Terus doa. Kita tidak tahu bila waktu Allah nak beri pada kita. Dan kita lupa bahawa setiap doa kita tercatat pahalanya. Semua doa ni pahala. Yang kita akan klaim akhirat kelak. Sehingga ahli akhirat, mereka berkata, kalaulah dahulu di dunia doa kami tak mustajab. Supaya kami dapat kutip semua pahala ni. Ya, pahala doa, Allah simpan. Macam kita lah tuan-tuan, dulu kan marah kena potong KWSP. EPM marah. Sampai hari tu nasib potong KWSP. Banyak pula duit. Rasa untung pula. Dulu macam marah je. Kan kita suka pula. Sebab dapat. Ada seorang sahabat saya tu. Dia tak kaya lah. Sedih tak kaya. Dia pun accident. Dia dapat claim insurans. Terus kaya dia. Beli rumah. Ya, kaki tempang. Tapi Allah bagi nikmat. Nikmat tu boleh sampai waktunya. Orang siddiqun tahu nikmat boleh sampai waktunya. Bukan nikmat bila setiap kali kita pohon kita akan dapat. Bukan itu dipahami oleh siddiqun. Orang-orang faham macam tu. Minta dapat. Sebab apa? Anak manja. Nak tak dapat mengamuk yang lain. Sekeliling rumah dia ngamuk. Tetapi orang yang teguh imannya, dia kekal beribadat, dia kekal berdoa. Sebab itu diriwayatkan bahawa ada seorang itu telah beribadat selama 70 tahun. Dan Allah Ta'ala hantar malaikat padanya di zaman Bani Israel untuk beritahu dia, kamu tengok dia, beritahu dia, kamu akan dimasukkan dalam neraka. Dia selepas 70 tahun ibadat. Lalu malaikat ni turun. Malaikat kata, Tuan akan dimasukkan dalam neraka. Dia kata, tak apalah. Saya tak akan berhenti beribadat pada Allah kerana Allah tu Tuhan saya. Kalaupun saya masuk neraka, saya tak akan berhenti ibadat. Saya akan terus ibadat. Lalu kata Allah, lihat, inilah siddiqun. Kalaupun dia tahu dia masuk neraka pun, dia tak akan berhenti ibadat. Dia tetap ibadat. Artinya bila hatinya tahu tentang tanggungjawab dan tugasnya, tak ada sesuatu pun yang boleh menghentikannya. Tentang saya beribadat, tuan-tuan beribadat. Kalau ada sesuatu, kita solat duha, saat saya lepas solat duha makin bengkrak ada, apakah tuan-tuan akan berhenti solat duha? Saya tak akan berhenti. Kalau pun orang cerita, ramai orang cerita, solat duha rezeki berkat, rezeki dapat, rezeki banyak. Tapi saya tak dapat benda itu bila saya solat duha. Maka Allah uji rezeki saya. Saya tak akan berhentikan itu ibadat pada Allah. Apakah bila saya qiyamulai, orang kata, Ustaz, saya tak nampak pun muka Ustaz bercahaya, nampak makin gelap je. Ustaz ni qiyamulai tak qiyamulai, contohlah. Saya kata, saya tak akan tinggalkan qiyamulai, hanya saya tak dapat cahaya pada wajah. Kerana bukan itu tujuan saya. Yang untuk beribadat pada Allah. Kan ada orang, bila dia buat ibadat, nak dapat benda segar lah. Benda segar nampak. Oh, baru dia rasa, tengok, untung aku buat. Aku sedekah dapat terus 10 kali ganda. Ini orang biasa. Orang para siddiqun, Allah akan uji dia, dia tak dapat macam orang yang dapat. Makin diminta, makin dia diuji. Sehingga sampai waktunya Allah beri kembali semua benda-benda yang diuji tadi. Sebab itu mereka tak bergantung pada manusia. Mereka anggap bahawa manusia ini boleh membawa syirik pada mereka. Gantung pada manusia, berharap pada manusia. Harapkan pemberiannya, takut penahanan dia. Aku tak nak bagi lagi. Tuan-tuan, mereka tak dimakan ugut. Kalau orang kata, aku tak akan beri lagi pada kamu. Mereka tak pernah rasa miskin. Aku akan beri kepada kamu mulai hari ini. Mereka juga tak rasa kaya. Sebab kaya dan miskin mereka bukan di sisi manusia. Ini orang ni, tuan-tuan, tak boleh digoyangkan oleh manusia. Mereka ini ialah orang-orang yang kekal, teguh, beribadat kepada Allah Ta'ala, menjaga hati mereka, menjaga himmah mereka. Maksud himmah, sentiasa bersemangat dalam ibadat. Tua pun masih semangat. Sakit masih semangat. Kita terfikir,
Dia orang ni bila lemah semangat. Kita ni tuan-tuan bersemangat bila sihat, bila Ramadan, bila kat Mekah siap. Kita memang selalu awal daripada Imam Masjidil Haram. Bilal pun tak lawan kita. Ya, kalau dekat Malaysia, kita kalah dengan Tok Bilal. Dekat Mekah, Bilal Mekah pun kalah dengan kita. Awal lagi kita pergi. Ya, semangat. Tapi himmah kita, semangat kita kat Malaysia tak ada. Lancur tak semangat. Ni, tunggu Iqamat tu, baru datang. Tunggu azan baru datang. Dan kita tak pernah nak baiki. Sa'id bin Musayyab kata, aku dengar azan dalam masjid 40 tahun. Kita tuan-tuan sembahyang sunat pun terkejut-kejut. Kita ni dah jadi perangai setiap hari dan tak nak baiki. Rapat, subuh datang rapat selalu ni. Selalu masbuk je, ada je masbuk. Tetapi masalahnya kita tak nak baiki sebab kita bukan orang yang ada himmah kuat. Orang yang ada himmah kuat, kalau ada sikit tergendala akhiratnya, dia akan baiki. Kenapa saya ni jadi lewat selalu? Tentu orang benar-benar sidikun, dia takkan masbuk 2 kali. Kita ni masbuk dah, memang berabuk dah masbuk kita ni. Memang terkenal, masbuk je kerja ni. Nak kata sibuk lah, tak sibuk sangat. Tapi dia sibuk waktu tengah azan, dia sibuk. Tu pelik dia. Tak azan tak sibuk, bila azan boleh sibuk. Jadi orang yang saya katakan tak pernah baiki dirinya, agamanya, tak pernah tengok kesilapan, kekurangan, mereka ni bukan golongan siddiqin. Siddiqin dia akan baiki. Kurangnya kat mana? Oh, kalau dia terlewat sikit, dia tahu. Sebab saya lewat ni, saya bangun lewat. Saya akan bangun tidur lebih awal. Kenapa saya nak jadi golongan yang alert dengan kecacatan dalam agama? Kalau kita tak perasan kecacatan dalam agama, memang kita punya filter tu masalah. Sehingga kita tak mampu lagi mencernihkan air. Tuan-tuan minum air tapisan, tiba air tu dah berbau. Ni mesti kena baiki ni. Kita kan kalau beli air, tak kira lah produk apa, COVID dan sebagainya, mesti 6 bulan sekali, 3 bulan sekali servis. Tukar tu. Kena tukar ya. Dia tak menjadi penapis yang baik. Dan beragama pun sama kita nilai. Nilai bangun qiyamul pukul berapa. Bangun subuh pukul berapa. Mengaji Quran banyak mana. Zikir bagaimana. Solat fardu kita macam mana. Khusyuk atau tidak. Ibadat sunat. Semua kita fikir dan kita upgrade. Kenapa kita nak jadi golongan siddiqun? Tapi kalau kita cukup dengan imam marhin. Imam orang marhin. Mesti biasa ya Ustaz. Ni pun okey lah ni Ustaz. Saya bagus pada jiran sebelah. Untuk banding jiran sebelah yang tak bagus tu. Saya okey. Orang Nabi ajar kita banding agama dengan orang lebih tinggi pada kita. Banding dunia dengan orang lebih rendah pada kita. Orang yang berjaya, dia akan melihat bagaimana dia nak bertanding dengan orang paling kuat agama. Kalau saya katakan Sa'id bin Musayyab, dia dengar azan 40 tahun dalam masjid. Paling kurang saya 40 hari dengan masjid, okey. Tapi kalau sebulan tu 30 hari, tuan-tuan dengan lebih separuh hari dan sebulan mendengar dalam masjid, maksudnya kita awal. Kita target macam tu je. 30 hari, 15 hari saya nak dengar dalam masjid, dalam surau. Lepas azan tu. Paling kurang ni tak dibiar je. Tetap kita ni macam lekat perangai. Orang panggil lekat perangai. Tak boleh buat apa dosa. Dia sampai orang kata, qad qamatis salah. Muncul lah dia. Sampai peringkat imam waladdallin amin. Datanglah dia baru nak takbir. Itulah perangai dia sampai hari kiamat. Jadi orang ni ialah orang yang bila kita tak menghargai agama, agama kita ditarik perlahan-lahan. Sikit-sikit. Sebab barang yang paling berharga dalam dunia bagi para siddiqun ialah agama. Bila nilainya turun, dia cepat-cepat upgrade balik. Jangan sampai nilai agama, tuan-tuan, kita makin rendah, akhirnya kita tak lagi peduli benda tu. Kerana agama kita mesti naik. Kerana agama itu iman. Naik. Baik saya katakan performance kita dalam solat. Performance kita dalam Quran, zikir, dalam bersedekah, dalam berbuat baik pada orang. Sehingga saya kata saya target. Bila saya umur 50, saya tak ada musuh lagi. Maksudnya saya tak bermusuh dengan orang. Orang nak musuh saya itu hal dia. Saya tak nak. Kita target tak nak berhutang. Kita target tak nak itu, tak nak ini. Kita juga target saya tidak mahu menjadi mudarat pada orang lain. Tidak lagi. Saya nak menjadi orang yang beri manfaat pada orang lain. Bila umur saya dah 50. Saya tak nak lagi buat perangai itu, perangai itu. Tetapi itu para siddiqun. Itu orang yang sedar kekurangan agama ni. Kalau kita tak sedar, macam saya sebut nanti, tadi agama akan diambil sedikit demi sedikit. Akhirnya kita tak rasa lagi nak ngaji Quran.
Even tak rasa lagi untuk berzikir. Tak rasa lagi nak menuntut ilmu sebagaimana dulu. Sebab kita ditarik sikit-sikit. Akhir kita rasa dalam kesesatan kita betul. Itu kemuncak. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mula menyangka apa yang mereka buat itu lebih baik daripada dulu. Ini orang yang Allah sebut dalam Quran sebagai orang yang disesatkan oleh amalan dia. Dan inilah orang-orang yang rugi kerana tidak mampu untuk meningkatkan iman dia. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.